بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Untuk memberkati majlis kita pada hari Jumaat nanti, rahmat Allah SWT sekalian, marilah sama-sama kita membaca kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa li ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح لنا صدورنا وحسن أخلاقنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. رب يسر ولا تعسر وابتلي بالخير. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أني السلام وأنت أرحم الراحمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. اللهم إنا نستحقرك كما استوعبك أدياننا وإيماننا وأنفسنا وأحوالنا من شر عقبتنا. اللهم جنبنا بالصحة والسلامة والعافية والسعادة والحفظ والتقوى والاستقامة. وأعذنا من موجبات الندامة في حال البلاء والكسل والبدعات. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء له ولا في السماء ولا السماء. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم عافنا في بدننا. اللهم عافنا في سمعنا. اللهم عافنا في بصرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. Baik, alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Yang paling besar sekali ini, yang paling besar sekali adalah apabila Allah Ta'ala memberi kepada kita nyawa, sehat, nyawa, ada nyawa lagi, kita boleh hidup daripada lagi. Itulah perkara yang paling besar sekali. Modal yang paling besar sekali adalah apabila kita masih lagi Allah Ta'ala memberi kehidupan, hidup lagi kita, ada nyawa kita. Walaupun kita susah, tetapi Allah Ta'ala bagi kita nyawa, kita boleh hidup lagi, kita boleh bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita boleh istighfar, ampun kepada Allah Ta'ala, dan kita boleh atur kehidupan kita berjalan sesuatu. Tapi apabila kita mati, kita dah tak boleh buat apa-apa. Sebab itulah nikmat hidup itu adalah orang yang besar sekali. Jadi pada hari ini kita meneruskan lagi dalam pengajian kita. Cikgu yang sihat, puan-puan semua sihat apa? Apa? Sihat apa? Sepuan-puan yang sihat. Maksud sihat apa? Puan-puan.
Membentukkan semua. Kak Ha dengan Kak Ia. Kak Ha. Itu kan Kak Ha sihat. Keluarga semua sihat. Ya. Walaupun kita kata sihat, tetapi hakikatnya kehidupan kita ini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Baru ni kita menghadapi situasi banjir dan Ustaz pun banjir juga. Ustaz pun banjir juga, tak boleh buat pun. Cuba ya. Tergelai. Masa dulu dah. Jadi pulau. Rumah Ustaz dan beberapa itu selamat, tapi semua lain dah. Terkepung. Tahun lepas Ustaz berbina ke pusat pemilihan, polis bagi ambil 12 orang polis mari, bomba dan sebagainya. Dan Ustaz telah mengaruh air yang tinggi. Ustaz fikir juga dukung anak dan bawa pit polis, semua bawa pit. Berdepan polis depan, belakang polis, kiri polis. Kerana polis sebab air itu terlalu laju, takut kita roboh, jatuh buat anak-anak kecil. Bibik semua basuh, pakai dia semua basuh. Tengah malam berbina pukul 2:30 pagi baru sampai di pusat pemilihan. Basuh juru mandi tidur dalam keadaan basuh, pakai semua basuh kertas sampai berbesar. Itu tahun lepas. Jadi tahun ni kita dah tahu dah kita banjir. Bila dah start hujan, trauma lagi. Kita dah siap pakai semua letak dalam kereta lagu. Hujan lebat tu pindah. Jadi bau ni hujan beres, semua selesai tak dalam kereta nak kena. Apa sahaja bergerak saja, obat lelah anak, obat sakit anak, semua pakai itu dalam kereta nak kena. Baik semua, bergerak mana pun hujan ready. Balas sekolah ni, hujan lebat. Start kereta kata kita kena bergerak lebih. Pergi rumah pok ni kasih mak. Tidur rumah pok balik tu hujan lebat. Atau esok kereta atau yang tidak kerja. Nak balik ke rumah dah tak lihat. Sebab dah kita tahu dah kita. Sebab kalau Ustaz berada di situ, memang Ustaz tak boleh mudik. Anak waktu tu dah keadaan lelah. Takut nak berapa nak tak boleh. Sebelum hari itu dah lain, sebelum hari itu dah lain, hari ini dah lain. Jadi itu peristiwa itu sangat trauma. Dan bila Ustaz tahu di sini pun banjir, dan Ustaz pun tak boleh buat apa. Itu cerita yang unik banjir. Jadi oleh sebab itu Ustaz bagi tahu, bila dalam keadaan kita banjir ni, kita tak usah buat siap packing lah. Tak payah nak kapek-kapek lagi. Sebab Ustaz kesian. Ustaz tengok daripada tadi Ustaz sebelum mari Ustaz dah nampak dah gambar yang akan berlaku betul. Ustaz tadi nak kata apa, Ustaz tengok saja. Dan Ustaz pun dalam menyiapkan tugas saya masa Ustaz dah hantar dah. Dan Ustaz tengah membaca. Walaupun Ustaz buat kereta, anak sakit ke banjir ke, bila dia buat kereta, buku duduk tadi bawah. Ada traffic light, merah, Ustaz buka buku baca. Orang tidak lagi beli, Ustaz buka buku baca. Sebab kena sentiasa berada dengan Ustaz. Sebab kita tengok tadi Ustaz telah baca. Sebab Ustaz nak kuasa dalam minggu depan, Ustaz kuasa sebulan. Walaupun kuasa, tapi Ustaz kena bekerja. Maknanya begitu. Jadi oleh sebab itu, bagi Ustaz nak bagi cadangan, kesian kepada semua di kalangan kita buat. Ustaz nak jangan buat siapa. Kita belajar dalam keadaan ala kadar saja. Kita tahu dah. Habis mak kata tadi risau Ustaz, takut mari pula. Betul, sebab Ustaz pun berada dalam keadaan situasi satu. Air itu depan pagar Ustaz pun laju daripada air bakar depan bau. Ustaz kata tak nak tahu pun lagi. Jadi sebab itu cepat sangat air kan. Di tempat yang tak banjir 40 tahun tak pernah banjir baru ni kita tak pernah lalu. Sebab kita tak tahu dah keadaan situasi sekarang. Oleh sebab itulah kelas kita walaupun apa sahaja ni Ustaz bagi nama kita tak mengaji, kita bagi semangat lah. Ada mak kata lemah semangat Ustaz dan sebulan dah lepas banjir pun ada orang Ustaz bagi semangat ni. Apa sahaja yang berlaku dalam kehidupan kita waktu kita hidup ni yang keadaan sihat ni, kelas kita jangan putus, tetap kena buat. Itu kedua itu Mustafa kena faham. Bicara bonek ni pandangan Ustaz. Ada yang tidak hadir mungkin dengan Ustaz. Kalau tak dengar juga Ustaz nak bagi tahu. Apa walaupun apa berlaku,
kelas kita tetap kena buat, kecuali banjir itu cerita lain. Dan bila waktu banjir ini, kelas kita ni tak perlu kita buat siapek, buka kapek, kebah kapek, sebab ini perkara yang rumit. Apa? Sebab kita akan tutup balik, nak banjir pun. Jadi sebab tu Ustaz kata sekali lagi, kita mengaji dengan ala kadar, tak perlu buka kapek. Kita mengaji, patutlah guna Ustaz tak ada kapek, tak apa, sementara. Lepas tu sejuk kaki tak apa, kita pakai selipar. Beli selipar untuk ada dalam masjid, pakai selipar sementara, selipar ekor kan. Jadi Ustaz nak bagi tahu sekali lagi, bila waktu banjir, tak habis lagi edah banjir, pasca banjir lagi, dalam tempoh kata sebulan ni, jangan buka kapek, gulung dulu. Jangan buka kapek. Kita takut malam ni hujan lebat, serta-merta kena pula seluk pula apa semua boleh pusat. Sebab itulah Ustaz nak ulang sekali lagi, apa sahaja yang berlaku, kita kena mengaji, jangan berhenti belajar. Satu, cara dia nanti Ustaz akan cerita tadi. Kapek ni dalam tempoh banjir tak ambil lagi Ramadan ni, start baru ni, mengaji dalam keadaan tak ada kapek. Itu cara dia. Sebab apa? Tak lelah Ustaz ingin sikit, berasa lemah semangat abang mak. Jadi lepas benda ni, gunalah dulu kapek dah pukul dah. Tapi bila start hujan, tak suruh fikir-fikir, gulung si penting dia. Habis saja bila 12 tu, masuk gas 1. InsyaAllah kita. Dia lagi Ustaz. Boleh. Memang. Ya, atas dia sampai boleh 3 lah. Kalau sebab rumah Ustaz pun tepi sungai. Jadi kalau di sini pun sama, memang di rumah Ustaz pun sama. Jadi bila hujan aja sebentar je, lebat je, memang tergelap. Oleh sebab itulah saya kata royak sekali lagi kepada cikgu semua, kapek ni jangan buka lagi. Kalau nak buka kapek pun buka satu sajalah untuk bahagian. Itu satu. Boleh ya? Jadi maknanya tak perlu jadi kesian kepada kak ayah semua yang terlibat tadi ada mak semua baru ni lupa dah kan. Cikgu sendiri akak kapek semua. Jadi jangan buka lagi kapek dah. Satu. Yang kedua saya kata tadi baru ni kita baiki masjid kan. Masjid tak banjir lagi. Tapi kelas kita berhenti sekejap kan. Sebab itu saya kata sekali lagi, pada caranya Ustaz, jangan berhenti belajar. Walaupun kita baiki masjid, kita cari jalan bahawa kita nak supaya kelas tu tetap berjalan. Walaupun ada ujian Allah Ta'ala beri, kita nak buat ke mana. Jadi bila kita memahami bahawa memang kita letak depan kat cikgu kan, kat cikgu semua, okey, letak dalam semak dalam hati bahawa pandangan Ustaz kata kan, letak depan dia bahawa selagi tak banjir apa semua, baru ni kita baki masjid dalam beberapa minggu, hampir sebulan. Mesti apa sahaja ujian yang mendatang, kita kena letak dalam hati. Dan Ustaz bagi cadangan, kelas minggu sekali mesti dibuat. Sebab apa? Ilmu ni bila dia lama dia nak mari semula tu, dia perlukan balik dan juga lama prosesnya. Kita yang dekat kita mari, yang kesampingan yang mari sore yang jauh dia tak mari lah. Contoh kalau dia memahami, dia sedar, lain dia boleh mari. Jadi dah masjid kita dah baik, kita nak buat kat mana? Maka itu cara kita boleh buat di luar masjid. Bila kita nak betul benda tu, kalau kita nak buat di luar masjid tapi tak boleh di kawasan yang ada tempat baki, kita alih pergi di kawasan kita belajar sebentar. Belajar di rumah. Okey, contoh Habib Mak kata, okey, minggu ni Ustaz main ngajar rumah hamba. Tak usah masuk dalam rumah, tak perlu dalam rumah. Di perkarangan rumah saja. Di bawah apa? Di bawah apa? Di bawah Allah Akbar. Di bawah bumbu kereta tu kan? Buat lagi kereta, letak duduk sela atas tikar apa. Sebab bila kita memahami bahawa kelas ni apa sahaja kecuali banjir lah, tak boleh apa lah, mesti memanglah ujian kan masjid. Ustaz tak sangka kan baik kan, hingga ke seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Jadi
Okey, minggu ni selesai dah ngaji rumah Bemak. Okey, minggu depan okey, kita pindah rumah Kak Ha pula buat lebaran. Tak perlu masuk dalam rumah. Dalam rumah ni kadang kita tak selesa. Sebab kelas tu kita kena teruskan apa cara sekalipun. Sementara menyiapkan balasan masjid, kita sementara bergerak ke mana-mana yang berdekatan. Sebab itu kalau kita meletakkan dalam pemikiran kita, perencanaan dalam pemikiran kita, dalam ketah kita, dasar pengajian kita, mesti setiap minggu tu lama tu, seminggu sekali tu lama. Tapi kalau kita tak boleh nak buat seminggu sekali, maka alasan kerana begitu-begitu. Sedangkan kita kena faham, tak apa ujian Allah Ta'ala beri di sini, maka kita kena cari di tempat lah. Itu lah memang kena ingat. Bila masuk dalam mesyuarat ramai-ramai, ingat pandangan ustaz ni. Ini perkara penting. Menyelamatkan banyak perkara. Pertama, belajar tidak itu terus peningkatan semua. Rahmat Allah Ta'ala beri kepada kita di kampung kita apabila kita belajar ilmu Al-Quran, ilmu agama, maka kebaikan itu, doa pada malaikat itu memberi kebaikan kepada masjid kita. Banjir boleh minggu ke-4, kelas kita 3 minggu kita tak buat. Kalau takdir kita buat kelas dalam 3 minggu, rahmat Allah Ta'ala, malaikat doa, insya-Allah tak banjir pun. Maknanya keberkatan tadi. Sebab itu ingat, jangan tinggalkan. Lepas tu dah kelas baiki di sini, buatlah, fikir kita buat sementara di mana. Kita boleh buat di hotel ke, tak sebab di hotel, di bawah pokok, di bawah pokok ke, di bawah pokok ke, di pekarangan masjid yang luas ke, ataupun di rumah yang berdekatan ke. Tak perlu masuk dalam rumah, sebab kita memahami air dan sebagainya tak cukup sampai. Sebab kita gunakan tempat-tempat. Okay, kita ada 4 minggu, 3 minggu kan, bergili-gili. Rumah Kak Ha, rumah Kak Ya, rumah Bemak. Padahal rumah Bemak dengan rumah Kak Ha tu serupa je, Kak Ya je. Lepas tu rumah Su, rumah Cikgu di kawasan pekarangan. Itulah yang kita nak guna waktu tu, sebab masjid ni tidak baik sama. Jadi oleh sebab itu 3 minggu ni lama. Satu tu. Itu maksudnya. Maksudnya. Tapi perkara-perkara ini tidak tubuh daripada jadi maksud itulah, lepas pada ni lah. Itulah perkara-perkara ini penting pada pandangan ustaz, supaya perkara-perkara ini diteruskan. Yang kedua, kalau kata banjir, kelas boleh terus juga. Lagu mana? Maknanya okey sama-sama kita ni. Okey ustaz, kita nak mengaji juga. Walaupun banjir, dah rumah kita tak ada air, cuma di pekarangan rendah saja, cuma kita tak boleh nak keluar ke kampung, maka kelas kita terus juga. Lagu mana memang? Kita mengaji gunakan telefon. Tak cantik. Jadi bagaimana cantik? Baru start tanya, ada balas bagi. Oh dah dia. Maksudnya kalau supaya kelas tu bergerak. Contohnya macam orang muda sikit lah, cikgu kan. Dia maknanya di kalangan kita ni, okey, rumah yang berdekatan. Okey, tengok ni, telefon ustaz duduk depan dia. Contoh telefon duduk depan. Okey, cikgu dulu baca. Dia dengan ustaz. Okey, cikgu siap baca. Siapa pula masuk? Sore-sore. Maksudnya bila ni memang bila banjir tak boleh bergerak. Daripada rumah jauh tak boleh nak banjir. Di rumah yang berdekatan yang tidak melibatkan banjir, dia tak kena apa ni kita kata, tak perlu mengganggu. Macam cikgu esok kelami, maknanya kelas minggu tu tetap bergerak walaupun banjir. Maknanya cara tu ada. Maksudnya untuk belajar terus tu. Maknanya contoh, okey, cikgu baca, lepas tu isteri dia baca, tukar kan, masuk sore-sore kan. Okey, tanya Abang Mak nak baca ke tak? Abang Mak rasa tak boleh, kenal link lagi ni. Cekah-cekah. Okey, Abang Mak tak masuk, tak apa. Tapi kelas pada minggu tu tetap berjalan. Tanya Kak Yan, mari Kak Yan, cikgu Yan mari. Masuk kelas. Kak Ha nak masuk. Jadi maksudnya hari ni bila berlaku Covid 2 tahun lepas, bila berlaku Covid dululah ramai yang mengaji, cikgu di sekolah pun mengajar, pelajar-pelajar duduk di rumah,
Sebab itu kalau tidak berlaku Covid 2 tahun hari itu, berlaku kematian tiap-tiap hari mati dah. Kita kata kiamat nak ni mati tiap-tiap hari tu. Mari kok mana momen tak nampak kan. Tapi tetap tak boleh nak bergerak, tak boleh nak bergerak mana makan tudung, tak boleh nak salat. Sekolah tutup 2 tahun, lagu mana? Tapi sekolah tetap buka. Kenapa? Dia mengaji, cikgu duduk di rumah, anak murid duduk di rumah, mengaji secara bertelefon. Jadi bekerja daripada rumah. Kerana Covid hari itu 2 tahun. Tapi kalau itulah yang menyebabkan kita kena guna teknologi, sebab berlaku begitulah. Kalau tak berlaku musibah itu, tidak akan kita guna teknologi. Sebab itulah Ustaz bagi cadangan sekali lagi, ingat masuk mesyuarat lepas ni anak-anak dengar kata Ustaz bahawa pengajian teruskan cara, buatlah cara mana supaya bila boleh diteruskan. Itu Ustaz kita boleh ingat. Baik. Kalau tak banjir tak apa Ustaz. Kalau tak banjir tak apa, banjir dah ada nak tak dia Perut tak tahu duduk mana-mana. Yalah, kalau yalah macam maknanya wakil lah di kalangan kita ni, mungkin wakil supaya kelas tu bergerak, mungkin cikgu ke wakil. Okey, cikgu lah wakil bapak kita ngaji minggu ni lah. Maknanya ikutlah cara lagu mana. Tapi betul lah sebab pengalaman itu Ustaz pun rasa kan. Okey, baik. Kita masuk pengajian kita. Lama kita sebulan kita tak jumpa ni. Bila Ustaz 4 kali. Dalam 4 minggu ni pun diuji juga Ustaz. Dalam minggu tu anak Ustaz tu kena demam demam influenza. Dia kena demam tu 38 lah kata kan. Pergi jumpa doktor, dia cek kena influenza A. Maka obat di kedai dia tu tak ada. Maka Ustaz kena pergi di kedai lain pula. Pergi jumpa doktor tu habis dah 100. Pergi beli obat influenza tu, harga dia RM70 untuk anak Ustaz. Klik makan apa semua. Begitu. Olah, tak apa. Okay? Buat. Kita pun tengok share lah. Lepas ada tu usia seminggu, dia naik apa ni? Naik bertik. Naik bertik satu tubuh. Share dah tengok dia kan. Tengah buka, dengan sakit kan, tak boleh nak duduk dia, naik bertik pula lepas influenza seminggu. Satu tubuh. Satu tubuh bekak. Tak boleh nak tidur. Ustaz pun kena jatuh dulu. Dan influenza seminggu. Lepas tu lepas dia siar influenza tu kena berhenti pula seminggu dia. Susah. Dan itu pun lepas pada memang sakit. Dia sore kena. Tapi saya dah adik dia tu jangan pergi, tapi gurau juga. Oh ya bang. Lepas seminggu siar adik pula start naik tangan. Tapi mujur seminggu selepas siar. Kalau naik dua-dua susah. Minggu ketiga tu naik sikit. Pada tu naik satu tubuh. Naik di muka, adik dia kuat di kepala, butir kuat di muka, jeri selok, jeri tak boleh tidur. Jeri tak boleh tidur. Pagi pukul 3 pagi jeri selok, duk gaul muka, tubuh adik dia dah kecil. Jadi kita pun tak ingat tidur kesian. Allah kata ujian. Kita perkara kita tak pernah rasa tengok lagi kan. Adik dah kuat tak kuat. Dia muka semua. Ya. Itulah pengalaman di sepanjang kita tak jumpa ni. Dan Ustaz dengar tadi anak-anak maksud di kelompok semua kena belakang. Kena belakang terus susah ya. Tapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah sebut dalam Al-Quran bila mari musibah ke apa, kita gelabah ke, tapi sebut tu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab apa? Apabila kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un,
Tidak hanya kepada mati saja. Apabila Allah Ta'ala uji musibah apa-apa pun, apabila kita diuji begitu, kita sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa tu? Allah sebut dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Allah Ta'ala sebut ni apa? Ni Ustaz masuk sikit kepada ayat Quran ni sebelum kita masuk kelas kita. Allah Ta'ala sebut, dan sesungguhnya akan kami berikan ujian kepadamu dengan sedikit ketakutan. Allah Ta'ala akan uji kita dengan takut. Lagu mana Allah Ta'ala, kita tahulah pengalaman kehidupan kita, lagu mana kita berasa takut dalam diri kita. Itu adalah satu ujian daripada Allah Ta'ala dengan kehidupan, dengan anak dan keluarga, dengan kehidupan, dengan masyarakat dan semuanya. Walju, dan Allah Ta'ala uji dengan takut satu hal, lapar pula. Ada satu hari kita tak boleh makan, kita ada duit tapi kita sakit, kita tak boleh makan. Anak-anak kita lapar, sakit perut, kena masuk hospital, sakit, melibatkan perut dan sebagainya. Itu yang kedua. Wa naqsin minal amwal, yang ketiga Allah Ta'ala uji kita dengan bila kita ada harta tapi Allah Ta'ala ambil semula harta tadi. Ada duit dalam bank sipir 250,000, tapi orang scam kita, tengok dalam bank, orang telefon kita, dia kata bili-bili kita pembui gitu gini, cek dalam bank tak ada duit 250,000, nyambil kepada orang nipu kita. Cikgu penjawab awal ramai terkena. Tiap-tiap hari berlaku. Allah dengan harta kita, dengan rosak, dengan banjirnya, dengan kereta tergelam, rumah motor tergelam, duk pergi di pasar, beg jatuh, duit ada dalam beg tak ada, kat bank pun hilang. Kita nak tolong orang, tapi rupanya orang tu tipu kita, nak pinjam duit berapa, 1,000 bui lah, kata janji 5 hari, sebulan setahun tak bayar lagi. Maka bila kita pergi minta duit kita sebulan, nak dia buat tak ada. Dia kata duit tak ada, tapi dia nampak mewah duk beli. Jadi duit kita tadi tu nampak makin berkurang diuji oleh Allah Ta'ala. Wal anfusi, Allah Ta'ala uji kita dengan nyawa, dengan benda tubuh kita ni. Sakit tubuh, cedera tubuh, patah semua. Mata tak nampak, telinga tak dengar, mulut tak boleh nak kecek. Dulu boleh kecek, nak baca Quran tak boleh. Allah Ta'ala bui lidah tak boleh nak kecek, bibir tak boleh nak gerak. Dulu boleh mata boleh tengok Quran, tapi mata dah tak boleh tengok, kecil mani kuat dan sebagainya. Nak gerak luar tak boleh. Nak biasa duduk bakar sapoh. Warna ni sebulan tak tubik, tahu-tahu dia tak boleh nak tubik, mata tak nampak, kecil mani kuat. Tengok, telinga dulu boleh kita dengar, lalu tak boleh nak dengar, kecek, tak boleh nak kata apa dan sebagainya. Oleh sebab itulah, itu semua adalah ujian daripada Allah SWT. Yang wasamarat, orang yang ada kebun, buah, binatang mari makan. Binatang pakat makan, kera mari makan, buah mari makan, manusia mari ambil curi buah-buah yang kita duduk tanam. Getah-getah yang di toreh letak tepi, orang mari ambil tapi orang lain mari curi dan sebagainya. Tapi kita tak boleh nak tengok ke tu tak boleh, nak kata apa-apa. Maka sebab itulah kita kena kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila Allah Ta'ala uji kita takut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila Allah Ta'ala uji kita dengan lapar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila kita Allah Ta'ala uji dengan harta tu kurang, ada jadi kurang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila Allah Ta'ala uji dengan kematian, dengan sakit, dengan kecederaan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila Allah Ta'ala, bila kita ada kebun, bila ada pokok-pokok tanaman, maka diambil, dimakan ke berapa ke, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Bapa tu kena kata inna lillah tu wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Allah Taala mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah mendapat petunjuk wa ulaikal muhtadun. Bila kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah Taala akan berselawat kepada kita, memberi keberkatan kepada kita. Allah Taala akan memberi rahmat kepada kita, dan Allah Taala akan memberi petunjuk kepada kita. Itu rahsia bila kita kata inna lillahi. Bila suami kita diuji dengan sakit kan, daripada siang mana-mana aksiden kan, kena di kepala kan, kena belah di kepala. Kesan pada belah di kepala ni ustaz pernah dengar di Kota Baru, anak murid ustaz seorang. Dia bawa ustaz pergi mengajar di rumah dia. Mengajar bini dia, mengajar anak tunggal dia. Okay? Satu hari dia mata tak nampak, bawa kereta, dia aksiden, dia tepuk kereta dia. Kan? Cek dia ada ketubuhan dalam kepala dia. Maksud dia ada ketubuhan dalam kepala. Dia bawa kereta tu dalam terkabar, dia pesen, pum, tepuk orang. Bawa kereta ni, dia pesen, cek dia ada ketubuhan dalam kepala. Maka dia tak sebelah kepala. Doktor kata nak belah kepala, dia tak sebelah kepala. Dia tahu dah kalau belah kepala ni lagu mana kan. Maka dia jeri, dia tak sekecek dengan bini dia, dengan kakak dia pun dia tak sekecek. Sebab dia tahu dah, sebab dia buat dosen, cek bincang balik, kena belah kepala. Waktu lepas pada itulah dia betul sekecek, tak selalu makan. Dia sedih sebab dia tahu. Tapi kerana dia kadang berat sangat, dia tak kerja betul ni. Bini tolong jatah, bini kena ambil tu dia buat kata. Akhirnya belah kepala. Belah kepala tadi tu besar kata besar ni. Pertumbuhan dalam kepala, letak dalam satu bekas, jahit balik. Okey, selesai boleh kerja molek. Siap, boleh kerja. Masuk bulan ke seterusnya, keadaan itu kesal pada belah kepala tadi tu kita nampak lah. Dia mata dia dah tak nampak dah. Nak pergi kerja tak boleh dah. Dia bawa kereta sekali pula, lepas pada belah kepala tu, dia tepuk orang pula. Sebab mata dia tenang. Akhir ni tahu kan, mati dah. Muda dah, mati dah. Kerana kesal dah. Sebab kepada cerita kita ialah, memang bila diuji oleh Allah SWT, tak boleh lari dah. Kita dalam kehidupan ni akan mati. Nak sakit tak mati-mati. Nak orang siang molek tak ada sakit gapo-gapo, kabar-kabar nanti. Itu yang berlaku. Kita nak lari dalam kehidupan kita dengan ujian tak boleh kan. Kita sabar, bersyukur, dan kita bersiap sedia menghadapi kematian tadi itu. Sebab itulah, sebab saya sekali lagi, apa sahaja yang berlaku, maka kelas pengajian agama, kelas Al-Quran, kelas apa semua, pastikan. Maknanya inna lillahi wa inna ilaihi. Sebut belakang inna lillahi. Apa maksudnya inna lillahi? Apa maksud inna lillahi? Sesungguhnya kita semua ini, semua milik apa yang ada pada diri kita ni, semua adalah daripada wa inna, dan sungguhnya apa yang ada pada kita itu ilaihi, kembali kepada Allah. Raji'un, Allah Ta'ala akan ambil semula. Mata kita sihat ni, gunakan sebaik mungkin. Satu masa Allah Ta'ala akan ambil balik, buta. Telinga kita ni Allah Ta'ala bagi pendengaran ni untuk belajar. Bila Allah Ta'ala ambil semula, tak dengar. Mulut kita ni gunakan untuk kebaikan. Bila kita tak gunakan, satu masa Allah Ta'ala akan ambil, tak boleh nak cakap. Akal yang kita boleh berfikir ni, berfikir untuk kebaikan, buat perkara-perkara yang baik, memberi pandangan yang baik-baik. Bila Allah Ta'ala ambil, nyanyak, kita tak boleh nak berfikir dah, tak kena dah ahli keluarga. Bila Allah Ta'ala belah kepala,
dah tak boleh dah. Kalau orang kan dia melibatkan orang dah semua. Itu pengalaman anak buah ustaz yang di Kota Baru tadi yang baru meninggal. Dan bila Allah Ta'ala beri kepada kita tangan, gunakan. Bila Allah Ta'ala ambil tangan, tak boleh dah kita nak pergi Al-Quran, nak bawa kereta, nak pergi mari sembahyang, nak pergi buat kebaikan. Bila Allah Ta'ala beri kaki, masa sihat ni gunakanlah kaki itu untuk kebaikan. Bila Allah Ta'ala ambil kaki, tak boleh dah. Bila Allah Ta'ala beri harta kepada kita, gunakanlah harta itu untuk kita beri kepada anak-anak kita belajar setinggi mungkin. Kerana itu adalah bila kita meninggal seksa, duit yang kita belajar untuk anak kita sekolah tadi itu, setiap kali dia buat kebaikan, sampai kepada kita dalam kubur. Anak-anak kita ni adalah harta bagi kita. Selagi kita hidup, gilah melawat anak-anak kita. Tengok dia kehidupan di rumah tangga dia. Duduk seminggu rumah anak sulung, tengok. Nak klik tadi tu, okey, mak ayah dah duduk seminggu dah. Ada perkara-perkara mak tengok yang perlu diperbaiki. Yang perlu diperbaiki. Maka kita nasihatlah kepada anak-anak kita. Semaya berjemaah ramai-ramai, makan ramai-ramai, anak-anak jangan main telefon, beri buku kepada dia, kecek dengan anak-anak, jangan duduk masa. Sebab ustaz tengok, bila ustaz pergi ke kedai makan, ustaz tak segi kedai makan, tapi ustaz kena pergi tengok. Nak buat kajian tengok, bawa anak-anak makan. Satu keluarga tu 5 orang. Ayah pergi telefon, mak pergi telefon, anak sulung pergi telefon, anak nombor 2 pergi telefon, anak kecil duduk kedai makan, order makanan, nak tunggu makanan sampai tadi masing-masing ada telefon. Dulu tak ada ni perangai gini. Ayah tengok muka bini, bini tengok muka tu lelaki, ayah tengok muka anak, anak tengok muka mak ayah. Sambil-sambil nak tunggu makanan sampai, bincang Kak, aku nak sekolah hari ni dah, angoh lagu mana, bincang. Tapi hari ni, sebab itu kita sebagai ibu bapa, anak-anak kita ni selagi kita hidup, kita adalah tanggungjawab kita, walaupun dia dah berkahwin. Okey, seminggu dah di rumah anak yang pertama, pergi anak yang kedua pula, tengok anak-anak lagu mana kehidupan rumah tangga dia, bagi nasihat. Peranan kita ni, kita tak boleh nak lepas. Okeylah, biarlah dia cerdik dah, dia dah habis universiti dah, dia dah bekerja dah, tak apalah, lepaslah kita dah. Selagi kita hidup mak ayah ni, kita kena kita tengok. Sebab dah kita sakit, dah kita terlantar, dah kita tak boleh bergerak, kita tak boleh lagi tengoklah anak-anak kita. Adakah anak-anak kita balik mari basuh berak kita seperti kita basuh berak di waktu kecil dulu? Busuk tahi ni, tapi kita sayang kepada anak kita basuh berak. Tapi bila kita sakit, kita berak pakai pamper. Anak mana yang sanggup coti sekejap mari basuh mandi ayah, basuh berak ayah, duduk sekali dengan mak, basuh berak mak, pakai mandi mak, pakai bedak ke mak, pakai baju ke mak, masak nasi ke mak, suap nasi ke mak, basuh berak mak, tidur mak ayah kita. Kalau kita tak tidur, seperti mana yang mak ayah kita buat kita, sanggup ke tak? Inilah kesedaran, inilah kita kena royakkan anak kita masa kita pergi rumah anak-anak kita. Dan sebab tu Ustaz, dah sebulan dah kita tak mengaji ni, Ustaz nak bagi kesedaran supaya kita ada semangat untuk belajar balik. Ya, Ustaz ada cerita dulu. Saya Ustaz kan jadi pegawai agama di Negeri Sembilan, betul? Mak dia mati dah, ayah dia sakit ni kan. Yang dia buat keputusan untuk dia berhenti bekerja untuk jaga ayah dia, itu tak ada orang buat keputusan untuk dia. Itu diri dia sendiri yang dia buat keputusan. Yang berlaku untuk diri dia selepas ni, dia kena tanggung. Adik-beradik dia tak masuk campur, saya dia tak masuk campur. Yang dia buat keputusan untuk berhenti jaga ayah dia tu sendiri tu, dia sendiri. Jadi itu keputusan yang dia buat itu dia sendiri. Tapi kalau ada adik-beradik, macam cikgu Westbrook dululah, okay. Kalau ada adik-beradik, apa salah kita buat giliran tiap-tiap minggu? Okey, seminggu ambil sulung jaga, minggu kedua Kak Ngoh jaga. Tak perlu berhenti kerja, sebab nak boleh kerja dibayar. Betul ke tidak? Tapi waktu tu dia tak kahwin lagi, dia tak ada anak lagi, dia berhenti kerja di Negeri Sembilan, dia balik. Itu cerita dia, kita tak boleh tiru cerita dia. Kalau kita ada adik-beradik, boleh kecek kira
Okey, tak perlu berhenti kerja. Kerja lah, cuma minggu ni kacik jaga, pergi buat benda dia. Kalau ada di kampung tolong jaga, kita tak dijauh tak boleh kelik, bercempur. Perlu cuti lah sekejap. Tak perlu berhenti kerja. Tak perlu berhenti kerja. Tapi kalau dia berhenti kerja, nak saya ambol tu, itu keputusan dia sendiri dan dia kena tanggung lah pada ni. Tapi kerana kebaikan yang dia buat kepada ayah dia jaga sampai ayah mati. Ayah dia mati. Mungkin mak dia mati pun ni dia tak sempat jaga. Dia berhenti, dia jaga ayah dia sampai dia mati, dia tak ada kerja. Tapi kalau dia jaga ayah dia, Allah Ta'ala beri semula, dia boleh jadi kerja imam di masjid. Dia orang ngaji agama kan, dia sumpah apa juga. Lepas tu ada seorang tu mari minta dia nak sudah nikah dengan anak tina dia. Dia orang santai kan. Dia kata, "Makcik, amo dah lebih tak ada duit, tak boleh nak nikah dengan anak makcik, amo tak ada duit." Nak cerita yang dia tak ada duit. Dia ya betul dia tak boleh nikah. Tak apa, dia kata. Sebab yang mari tu pakcik tu adalah orang kaya, orang banyak tanah. Kata nikah dengan anak hamba. Nikah dengan anak dia. Dia jadi TMA, dia nikah. Ayah tua dia wei tanah, buka kedai, dia kata jadi TMA, nego dengan bini dia. Lah ni hidup senang. Nak ayatnya hujung jatuh bila kita buat baik kepada ayah mak kita ni, Allah Ta'ala jaga. Tapi risiko tu jadi kalau boleh tak sepertilah kerja. Nak duduk kerja boleh-boleh dah tu, bincang adik-beradik boleh jaga. Inilah cerita kepada kita je. Selagi Allah Ta'ala beri kehidupan kepada kita, kita kena buatlah. Dia Allah Ta'ala ambil, sakit, dah tak boleh nak bergerak apa semua, dan semua. Baik, selesai situ, mudah-mudahan memberi semangat kepada kita. Kak Ya kata sedihnya duduk penyepil tadi, Abang Mak kata, "Ustaz nak bagi banyak budak ni lagu mana? Putus semangat, kita nak masuk kelas ni lagu mana?" Ustaz kata dah tadi, jangan putus semangat. Mengajilah supaya biasa. Kapek ni kalau boleh gulung dulu, habis banjir seksa, kita bukalah kapek balik. Sementara ni kita mengajarlah kadang. Baik. Kita masuk kelas kita 11.30. Baik. Okey, masuk baca. Nak tengok bacaan. Okey, terus baca. Lama dah kita tak mengaji kan? Terus baca. Masuk dulu. Siapa dulu? Abang Mak dulu. Muka surat berapa gitu? Ambil yang kaedah tu dulu. Innallaha la yastahi. Seorang-seorang tu kena baca harakat satu hingga harakat ni asal dah. Nak tengok. Berlatih ke tak kat rumah ni sebulan? Ya. Okey, ambil mikrofon. Hidup ke? Cuba. Hello, terus. Ustaz dah tengok mikrofon tu. Suka ke? Tes, cuba tes. Ustaz ambil dia. Tes cuba. Cikgu boleh deras kau sikit speaker, biar deras dia dapat slow sikit. Okey, baca Abang Mak. Ni kuat sikit. Baik. Baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Innallaha la yastahi an yadriba masalan ba'datan. Okey, masalah tu harakat pertama. Masuk harakat kedua. Harakat kedua. An yadriba masalan ba'datan. Fama fawqaha. Itu harakat kedua. Fama fawqaha. Okey, harakat ketiga. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Hilang lama tak mengaji kan?
kerah jadi super tulis tak ada isi ke. Maknanya tak ada seni tu hilang kan. Okey Abang Mat. Jadi Abang Mat berlatih tu di rumah tu. Bila-bila duduk makan kopi tu pun kan. Buat kuih tu. Ingat latih. Okey. Harakat ketiga tu tak nampak langsung dah. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. Okey, harakat keempat separuh yang pertama. وأما الذين كفروا. Suara tak turun. Bila masuk harakat keempat ni tukar suara mulut. وأما الذين كفروا فيقولون baik. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله. Naik macam tu dah. ماذا أراد الله بهذا. Allah. Separuh harakat keempat pertama. ماذا أراد الله. Allah ke atas. ما أراد الله. Okey, sambung. Harakat yang keempat separuh yang kedua. بهذا. ماذا فيقولون ماذا أرى. Naik. فيقول di sini. فيقولون ماذا. Okey, itu harakat lima. Bukan. Itu yubil di situ. فيقولون ماذا أرى. Di situ. Ya. فيقولون ماذا أراد الله. أرى. Naik. أراد الله. أراد الله بهذا مثلا. أراد الله بهذا مثلا يضل به. Harakat lima. يضل به. يضل به. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. Harakat enam. وما يضل. Masuk kepada suara hidung. وما يضل به. Wama. Ustaz pun tak apa sihat suara kan? Dia tak naik. وما يضل به. وما يضل به. وما يضل به إلا الفاسقين. إلا الفاسقين. Cukup. Sebab dah sebulan lagi kita tak belajar tu, kita nak gambaran, kita nak tebak sebelah pokok-pokok hujan kan, dia naik tinggi kan, kita nak tebak-tebak, nak nampak sebelah. Boleh. Boleh. Makin terus
Cikgu dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. Okey, jaga itu harakat 6. Jaga harakat 5. Yudhillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran. Harakat 5. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. Okey, harakat 6. Saudi hidup tinggi. وما يضل به إلا الفاسقين. Itu campur dengan bayati penuntut dah sikit di hujung tu. Kita nak berhenti dah. Tapi dia bukan bayati penuntut lagi. Dia bawa bayati untuk kita masuk kepada teranum yang kedua. Okey, cikgu baca sekali lagi untuk surah baru harakat pertama sampai harakat ke-6. Nak tengok latihan. Surah mana yang kena pada cikgu itu? Ini peningkatan untuk cikgu lah sebab dia orang lama, dia boleh kita bagi lebih sikit lah. Surah apa yang cikgu baca itu? Surah yang cikgu baca. Muka surat 128. 128. Ini surah latihan ni masing-masing tu ada kan? Ini kena latih masing-masing sebab itu kerja khusus ni seorang-seorang itu kena latih dia boleh surah tu.
Yang ni kita tengok cikgu dulu hari ni sebab dia orang lama, kena bagi lebih sikit pada di hujung nanti kita akan bagi CJ seorang-seorang ni, kita akan buat di mana cikgu cara gambar. Bila dah selesai dah ini surah tadi, muka surat 5 tadi dia panggil Taranu Qaidah. Surah pilihan tadi yang masing-masing dapat ni latih dia boleh seseorang, agak satu seorang. Boleh nak tu, okey kita akan bagi CJ bila dah boleh seseorang ni boleh dah ni. Tapi di mana kita akan buat? Kita akan buat tepi patah. Pergi bermalam di situ, malam tu kita makan, kita buat khusus dalam dewek, pagi esok kita buat Taranu tepi patah. Program tu bagi CJ tu dalam dewek. Semua bawa keluarga belakang pergi tidur saja. Kena booking awal-awal. CJ tu untuk Taranu Bayati saja, untuk surah tu. InsyaAllah. Tapi tak tahu bila lah. InsyaAllah mudah-mudahan dipercepatkan. Cikgu Wan boleh dah. Kita tunggu semua ahli kita semua biar boleh semua pelakon. Okey, terus Cikgu Wan. Itu cara gambar lah. Kalau berasa nak buat di hotel kan, boleh. Kan Abang Mak suka Abang Mak lama tak pergi hotel Abang Mak. Go kan, selamat. Ya, silakan. Siap Cikgu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Harakat pertama, الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. bila kita dah mahir kaedah tu, terang masuk kepada harakat pertama. Hari ni kita tengok dulu, kita kebah-kebah kan. Kita cuba masuk, cuba buat harakat kedua. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. Hari ni kita tengok cikgu dulu. Tapi masing-masing ada surah kan? Kena latih masing-masing lah. Okey, kebijaksanaan kita tu nak letak lagu mana yang paling pendek tu. Okey, cuba harakat 3. Huwallazi khalaqakum min tin thumma qada Ajala. Boleh juga dia buat. Boleh harakat 3. Tapi dia ada sumbang di tengah tu kan. Wallazi khalaqakum min tin. Di sumbang tu. Min tin. Ikutlah di mana-mana pun letak kena ada sumbang di situ. Dia ada markah sumbang. Okey, boleh sambung harakat keempat. Separuh yang pertama. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ. Itu gabungan kan. Harakat 4 tu separuh yang pertama dan separuh yang kedua dah digabung. Itu bila kita dah mahir, kita boleh buat. Cuma di peringkat awal ni kita nak bantu kepada sahabat kita ahli Al-Quran lain, kita kena ambil yang separuh. Cuba ambil yang separuh yang pertama. Jangan buat penuh lagi. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ. Bukan. Siapa ditamtaru juga? وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ
تمترون. Separuh dulu. وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. Surah Al-An'am bermula ayat pertama kan. Kita boleh sambung. Harakat yang keempat, separuh yang kedua. وهو الله في السماوات وفي الأرض. Kalau nafas tu panjang, boleh lagi. Dia melihat kepada kadar nafas kita. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. Kalau nafas tu panjang, boleh lagi. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم naik kalau dah. سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. Itu gambaran. Semua masing-masing kita buat surah masing-masing. Bermula harakat pertama lah. Dan cikgu yang ini kita bagi kelonggaran untuk dibuat habis hari ini. Sebab lama kan. Boleh sambung harakat 5. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. Dia tidak ke bawah. Harakat 5 ni hujung dia mahattah, hujung dia ke atas. Yudhil. Ada sama tu. Berarti mana harakat 5? Yudhillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran. Dia ayat pendek kan? وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. Dia kat atas macam tu. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها Dia kat atas. إلا كانوا عنها معرضين. Dia tidak turun ke bawah, dia tidak straight, tapi kat atas. Mu'ridin. إلا كانوا معرضين. Boleh? Harakat 5, harakat 6. وقد كذبوا بالحق لما جاءهم
فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. Nanti dia habiskan. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. Nasib baik dia sebab tu tadi belakang. Kalau boleh awal sikit, tu awal tu nak tu daripada Kadubi tu dah ready untuk turun. Kalau tu mana dekat dengan rumah tu, derah lagi kereta tu. Depan pagar tu. Beri ngaju tu, anak-anak di belakang tadi tu terkejut di belakang. Jadi dah ready dah. Tu daripada belakang tadi tu beri dia slow-slow kan, maksudnya begitulah. Maksud tak apa. Okey, jadi alhamdulillah hari ni tu ustaz bagi peningkatan lah, sebab ustaz Wan dia pergi jumpa ustaz minggu lepas di masjid. Dia jumpa ustaz, dia nak baca. Ustaz klik tu tengok ustaz Wan nak baca, kata dia ustaz Wan tak hari ni kita bagi baca ni. Okey, itu ustaz Wan. Tapi dia orang lama dah, dia mengajar dah apa semua. Tapi kita orang baru ni tak sampai di situ lagi. Jadi ustaz Wan kena ikut rentak dia ni lah. Okey, bagi sikit. Okey, kita dah habis dah kurang dah. Okey, bagi kepada cikgu dia baca. Baca yang kaedah kan. Yang cikgu itu jangan baca lagi. Surah pindah itu nantilah ke depan nantilah. Boleh. Yang surah 5. Sebab lama kan kita nak tempat baliklah, naik buku kan kita balik. Ustaznya sakit tekak, makan ubat kan, habis seminggu dah. Hari ni boleh main mengajar. Sakit dalam pedih dan tekak. Sebab ustaz mengajar tu lama sangat di masjid kan, 3 jam baru dia ubah tu ustaz. Jadi maknanya dia pun berkesan. Kata sudah lah ustaz dia ambil ubat kemar tu, antibiotik ni RM25 tu dia lapar 19 biji. Jadi ustaz makan 2 hari sakit di kepala. Buat apa? Sebab kita ada gastrik kuat sangat ubat tu kan. Ustaz rehat 2 hari. Tapi makan 4 biji tu lah. Tak ada. Tapi ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Baca dulu lah, Ustaz tengok dulu. Okey. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ. Boleh, tak apa, sambung dapat. Allah, sambung dapat. Allah, habiskan ayat tu. Allah. Okey, sebelah. Dia separuh yang pertama, ingat. Dia separuh, dia ada 2 kali kan harakat keempat tu. Separuh yang pertama. Kan tadi? Allah. Itu separuh yang pertama. Berhenti di situ. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allah
Boleh. فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. Tak naik suara. Kan dia separuh yang kedua tu kena tekan sikit. فيقولون ماذا أراد الله بهذا الله. Naik di situ. فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. Dia turun ke bawah. Boleh. Masalah. Boleh. Sambung. Rakaat 5. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. Kasira tu suara kat atas lah. Ingat rakaat 5 hujung mahabbah ekor dia tu kat atas. Kasira. Kat atas. Boleh sambung. Rakaat 6 hidung. Tak sampai. Bila tu corong hidung tinggi. Buat tinggi. وما يضل به إلا الفاسقين. Boleh. Lama guys, sebulan kita tebah-tebah dulu. Minggu depan Ustaz seorang pun makin okey. Kita akan start balik kita akan kemas balik masuk kepada teranum surah pilihan lah. Harakat 1 pergi kepada harakat 1. Duduk situ lah. Ni mula-mula ni sebulan kan kita start susu balik lagi. Boleh. InsyaAllah kita tak apa isi lagi. InsyaAllah boleh. Comel masih ada luar nampak warna putih di luar kan. Nanti letak ayat-ayat Quran di depan kan. Tu sekhot comel. Sampai buat kata betul-betul Allah Muhammad. InsyaAllah lah. InsyaAllah lah. Atas pintu tu comel lah. Letak ayat-ayat Quran kan. Yang comel-comel. Yang comel-comel jangan letak yang tak comel. Cari yang comel kan. Allah Muhammad yang comel kan. InsyaAllah. Boleh terus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا. Boleh. أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. Okey, qaha tu kat atas. Fama fawqaha. Bukan kat ha kan? Fawqaha. Tapi nama lebih kurang sama. Boleh. فما فوقها. Qaha. Kat atas. Boleh. Sambung harakat 3. فأما الذين Amma alladhi. Di situ kena hijau 2 kali. Harakat 3. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق Sambung suara. من ربهم. Baru habis sikit. Okay, baik, tak apa. Tarik nafas. Sebelum baca tu tarik nafas. Simpan nafas dulu. Sambung. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله. Itu separuh yang pertama kan. Okey, separuh yang kedua tekan di situ sekali lagi. Fayaqulu ma
bergerak suara. Fayaquluna maza aradallahu bihadza masala. Faktor kesihatan kita tak apalah, Allah Ta'ala maaflah kan. Maksud jangan buat itulah nafas panjang. Jangan tinggi semua kat hati ni kerana kesihatannya. Biarlah nafas dia kerja. Gitu. Sambung terus. Ya. Yubil, pergerakannya lain sikit harakat kelima. Yubil. Yudillu bihi kasirun wa yahdi bihi kasirun. Tu di hujung tu kasiro ke atas. Boleh sambung harakat 6. Suara tak sampai sebab corong dia di corong hidup. Wama tekan. Wama yudillu bihi illal fasiqin. Bukan panggil ma tu dah. Ma tinggal koma dia. Gaya-gaya tinggal koma. Wama boleh sambung. Cukup. Tukar. Okey, boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali jam pukul 12 ya. Tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yastahi an yadriba masalan. Masa nak baca tu sebut harakat pertama bayati baru baca. Masa nak baca harakat dua barulah otak kita tu bersedia. Harakat dua barulah kita nak kita tak lalai. Boleh? Okey, baca dulu harakat kedua bayati. Baca. Harakat kedua bayati. Baru baca. Yadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Boleh. Segar suara tu. Suara tu segar nampak. Suara tu nampak gagah, kan? Harakat tiga bayati. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Terima kasih kepada Cikgu Wen. Kerana Cikgu Wen terang suara tadi tu penting. Tengok gagah. Dia Kak Ha pun boleh baca kuat sikit. Dia nyata. Jadi kena kuat macam ni lah. Kena terang. Dua-dua dia. Dia membantu. Terus dia memberi semangat. Harakat 4 Harakat 4 separuh yang pertama. Separuh yang pertama. Mendengar. Separuh yang pertama. Baru khabar. Mau sebut khabar. Tak khabar. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ. Itu lagu Hijaz. Itu bunga tu berlagu Hijaz. Tak ada. Di masjid sana pun banyak lagu Hijaz juga. Kata dia boleh pakai suara guru ni. Ada lagu Hijaz. Lagu Hijaz tu. Ya, bismillah lagu Hijaz. Tak apa. Tak nampak sangat. Yang ni nampak sangat Hijaz. Harakat keempat separuh yang pertama. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُوا. Itu baru harakat baik. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ.
Hijaz. 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 Tak apa. Okey, sambung. Allah itu di hujung tu naik ke atas. Okey, sambung. Baca. Harakat baiki harakat keempat, separuh yang kedua. Bihadza masanya. Tak bukan. Dia kena ambil balik. Fayaqulu. Sebut harakat keempat. Harakat keempat yang kedua. Gitu. Taranum baiti harakat keempat. Harakat taranum hayati, harakat keempat. Yang kedua. Dia panggil apa tadi? Sambungan kedua. Sambungan kedua. Potongan yang kedua pun boleh lah. Fayaquluna madza. Itu baru tu. Itu baru baik. Fayaquluna madza. Naik. Semangat suara biar mak ni naik. Okey, insya-Allah. Baca. Taranum hayati harakat 5. Gitu. Kat 5 kan? Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi Dua harakat boleh sambung. Harakat ke 6. Taranum hayati harakat 6. Tak usah sebut, tak apa. Taranum baiti sebut harakat 6 saja, tak apa. Boleh. Wa ma yudillu Tak sampai. Tak masuk kaedah dia. Suara di sini. wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Alhamdulillah cikgu. Alhamdulillah semua. Cukup setakat sedulu. Ustaz akan buka ke Kota Baru selalu ni. Ada urusan akan sembahyang Jumaat di Kota Baru. Kalau dia Ustaz baca khutbah di Kota Baru selalu. Kalau dia contoh Ustaz akan pergi, tapi tak baca khutbah lah. Ada urusan Ustaz akan balik ambil apa ke Kota Baru, akan sembahyang di Kota Baru lah. Baik, Ustaz nak bagi tahu sebagai akhirnya, tahniah kepada Cikgu Wen, tahniah kepada Abang Mak semua keluarga kerana mencantikkan masjid. Dengan Ustaz tengok tu comelnya masjid di luar lagi. Lepas tu Ustaz masuk dalam masjid, comelnya tak buka kapet pun comel dah. Tak usah buka kapet tadi kan. Dia warna mozaik tu dah naik. Kalau Ustaz masuk tadi tak ada kapet kan. Oh comelnya, Ustaz ingatkan baru tapet mozaik baru. Mozaik ni dengan putih warna kelabu ni dia naik. Comel. Ustaz nak cerita, Ustaz pergi ke Kuala Lumpur dulu, Kongo ijazah. Ustaz singgah di Gua Musa, masjid yang sama seperti Masjid Mekah. Sama kan Ustaz? Masjid tu dia tiru model contoh di Mekah kan. Ustaz pergi tengok duduk makan dengan anak-anak masuk. Ustaz masuk di pintu utama kan. Dia tidak kapek semua kita ni. Tengok bijak dia. Dia boleh tiru tu. Mungkin di situ kawasan banjir tak Ustaz. Tapi bila banjir mari, dia boleh angkat skeping. Itu kena tiru dia. Jadi Ustaz kata nanti satu masa nanti kalau nak buat kapek baru di sini, jangan ambil kapek gulung ni. Payung berat, dan kalau kita nak bina banjir payung. Dia letak untuk seorang yang belakang. Comel. Di masjid itu dia buat. Tapi dia tebal lah. Dia lembut lah. Jadi oleh sebab itu, yang kedua, cuba tengok masjid yang 3.2 juta di Masjid Ihsan di Masjid Kuala Abu tu. 3.2 juta kan.
Ustaz sentiasa kita tengok di semaya situ. Sebab di Kuala kita nak pergi jauh, kita pergi tanya-tanya Kuala Lumpur kita singgah. Kalau nak pergi tengok makan hari 3 jam setengah, kelik 3 jam setengah. Di sini Ustaz pergi bawa anak pergi semaya jemaah kedai, kita pergi tengok. Tengoklah sikit di luar masjid dia. Dia letak bunga, dia letak pasu, sayur ni cop di sebelah orang ni depan, dia makin comel lah. Jadi kalau nak ambil design tu bunga-bunga di luar, tengok di Masjid Kuala Lumpur. Di Masjid Kepala Berawal tu dalam dia mana semua. Jadi maknanya benar, tengoklah jalan-jalan kan, comel. InsyaAllah mudah-mudahan dan kesusahan cikgu akak tadi, nyakuh tadi, semua itu adalah bekal kepada kita lah. Cikgu yang semua ada bekas esok untuk kita esok. Lepas tu jaga rumah Allah Ta'ala ni, ya Allah. Ini bekas kita esok. Jangan duka cita, jangan rasa penat, walaupun rasa penat pun sabar. Jadi Ustaz sekali lagi untuk banjir ni, kalau boleh di sepanjang kita mengaji ni, banjir ni dulu kapal kita mengaji atas mozaik dulu, pakai selipar, belilah selipar untuk seluruh kaki. Apa pun berlaku, kalau tak banjir, telah kita tetap. Kalau kata rosok masjid baik dulu, buatlah di rumah siapa-siapa dulu, di luar-luar di berada supaya. Dan kalau kata banjir lepas ni, jangan berhenti belajar. Kita belajar secara online dan sebagainya. Dan untuk baiki, untuk siapa-siapa balasan kita ni, masjid kita ni, carilah orang-orang muda supaya untuk kita yang buat-buat tadi tak pernah sangat. Boleh. Okey. Baik, sebelum kita baca doa, kita ambil satu ayat lah. Kita ambil satu ayat tafsir supaya memberi gambaran kepada kita apakah yang Allah Subhanahu Wa Taala nak memberi. Okey, baik. Kita masuk kepada surah Al-Fatihah, satu ayat saja. Kita start tafsir di sini. Ustaz ingat masa Ustaz belajar dulu, Ustaz sambung ijazah syariah pertama dulu. Ustaz duduk di Kota Baru. Ustaz duduk di Pondok Pasir Tubuh sebenarnya. Bila maksud sebut berada di Pasir Tubuh tu tempat Ustaz Waktu itulah Ustaz beli 30 juzuk tafsir Al-Quran, 30 juzuk. Harga dia dekat hampir 2,000. Ustaz beli satu, dia 30 jilid. Dia tafsir Al-Quran 30 juzuk, dia ada 10 buku ni. Ustaz beli, Ustaz bawa dengan motor buat pelik, sangat berat. Dan Ustaz sentiasa baca, dan Ustaz pun dipikat masa tadi Ustaz mengaji bahagian tafsir. Jadi Ustaz rasa kalau sibuk tak sibuk, maka kita bukalah sikit-sikit, kita start di mukadimah. Baik, pada surah Al-Fatihah sikit kita masuk Kita ambil satu ayat, satu pipi saja pada buku surat 5. Surah Al-Fatihah ini berasal pada kataan Fataha. Fataha maksudnya telah buka. Fi'lu madhi, perkara yang telah berlaku. Fataha telah buka, past tense, perkara yang telah berlaku. Fataha. Al-Fatihah maksudnya dia mari dalam masdar atau kata nama, pembukaan. Buka, pembukaan. Fatihah. Ramai orang yang buat nama letak nama anak dia, cucu dia, Al-Fatihah. Siti Nur Fatihah. Letaklah perkara nama yang baik-baik ni, letaklah. Comel. Diturunkan di mana surah Al-Fatihah ini? Diturunkan di Mekah. Sebab itu dia sebut dan surah Makkiyah. Diturunkan di Mekah. Waktu itu Nabi berada di Mekah dan surah Al-Fatihah ini turun di Mekah. Waktu Nabi ambil wahyu surah Al-Fatihah ini berada di Mekah. Surah Al-Fatihah ini dinamakan kerana dia berada pada surah yang pertama dia ditulis dalam Al-Quran. Dan selain itu, kerana surah ini mengawali setiap dalam sembahyang. Kalau kita baca dalam sembahyang, rakaat pertama ada kata Al-Fatihah, dan rakaat kedua ada kata Al-Fatihah, rakaat ketiga ada kata Al-Fatihah, rakaat keempat ada kata Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah ini mengawali di setiap rakaat dalam sembahyang kita. Penting. Dan surah Al-Fatihah ini disebut sebagai Ummul Kitab, ibu kepada kita. Ummu ni ibu. Sebab tu orang baca, okey nak start majlis gapo-gapo, baca dulu Ummul Kitab. Gapo Ummul Kitab? Al-Fatihah. Nama lain bagi Al-Fatihah ni Ummul Kitab. Ada kau letak nama anak dia nama Ummul Kitab? Tak ada lagi, tak pernah lagi dia. Tapi ummu ada, ibu. Ummu ada,
Kitab ni tak. Jadi maksudnya nama lain bagi Al-Fatihah Ummul Kitab. Menurut jumhur ulama, dan penamaan itu disebut oleh sahabat Nabi Anas bin Malik. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada Abu Hurairah berkata bahawa Rasulullah bersabda, Alhamdulillahirabbil alamin adalah Ummul Quran. Nama lain bagi Al-Fatihah selain pada Ummul Kitab, Ummul Quran. Ummul Quran, ibu bagi Al-Quran, Ummul Quran. As-sab'ul mathani, nama lain bagi Al-Fatihah. Tengok, Al-Fatihah ni dia banyak nama. Sab'ul mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Yang seterusnya Al-Quranul Azim. Nama lain bagi Al-Quran, nama lain bagi Al-Fatihah, Al-Quranul Azim. Di situ. Surah ini disebut juga dengan nama Al-Hamdu ataupun As-Salah. Nama lain bagi Al-Fatihah disebut sebagai Al-Hamdu. Nama lain bagi nama Al-Fatihah Al-Hamdu. Al-Hamdu. Kan kita baca Alhamdulillah aja, Al-Hamdu. Nama lain bagi Al-Fatihah Al-Hamdu. Nama lain bagi Al-Fatihah juga As-Salah. Sebagaimana disebut dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, firman Allah dalam hadis kursi, aku membahagikan solat ini di antara diriku dengan hamba-Ku menjadi 2 bahagian. Jika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab dalam kita baca Alhamdulillahirabbil alamin dalam sembahyang itu, dalam bacaan gini pun Allah Taala jawab, aku telah dipuji oleh hamba-Ku. Bila kita kata Alhamdulillahirabbil alamin, kita baca tu ayat tu, Allah jawab, hamba-Ku, aku telah dipuji oleh hamba-Ku. Adapun disebut as-salat kerana ia adalah merupakan syarat sah salat. Sebab apa? Al-Fatihah ni disebutkan juga solat. Sebab apa? Okay? Semaya-semaya Al-Fatihah ni adalah syarat sah. Bila kita tak baca Al-Fatihah dalam semaya kita tidak sah. Kita baca Al-Fatihah tak betul dalam semaya, tak sah juga semaya. Sebab apa? Sebab baca dengan salah. Tapi bagi orang yang belajar salah dalam belajar, Allah Ta'ala terima sebab kerana dia tengok. Sebab tu Ustaz kata, apa saja ujian berlaku dalam diri kita, kelas Al-Quran, kelas semaya, tiap-tiap minggu sekali kena buat apa? Sebab nak ambil ni. Sebab apa? Salah dalam semaya, salah dalam bacaan tu yang tak bagi dosa kepada kita, kerana kita tetap belajar seminggu sekali. Boleh? Itu yang kita nak ambil rahsia ni. Sebab itulah, satu lagi, Al-Fatihah juga disebut sebagai Asy-Syifa. Nama anak ustaz perempuan Asy-Syifa. Syifa Izzah Nabi nama anak ustaz. Jadi maksud Asy-Syifa itu maksudnya penyembuh. Sebab itu Al-Fatihah ni adalah nama lainnya Asy-Syifa. Kalau tak sil letak nama anak Al-Fatihah, Ramadah dalam kampung kita ni Al-Fatihah belaka. Nak bagi nama kat, buat program anak-anak kat, nak bagi hadiah Al-Fatihah 20 orang pakak bangun belaka tak sebut nama pok dia. Sebab apa dah? Kita nak tukar nama Asy-Syifa pula. Sebab apa? Asy-Syifa pun nama lain bagi Al-Fatihah. Syifa. Nama anak cucu kita bernama Syifa pun sama juga nama Al-Fatihah juga penyebut. Berdasar kepada hadis marfu' yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan Abu Sa'id, Fatihatul Kitab merupakan syifa dari setiap racun. Maka kita baca surah Al-Fatihah, kita ambil air, kita ambil air, letak depan baca surah Al-Fatihah. Apa? Surah Al-Fatihah ini adalah penawar. Sebelum minum air, sebelum kita nak buat apa semua, nak buat minum, nak buat mandi anak-anak kita ke, kita nak buat mandi diri kita ke, kita baca surah Al-Fatihah dulu pada air tadi. Nak minum apa semua. Jangan baca dalam tanah. Baca luar lah. Dia baca Al-Fatihah dalam. Itulah maknanya insya-Allah. InsyaAllah Ustaz akan tengok sikit-sikit lagi lah. Mana sepanjang kita baca bertaradum, kita akan sikit-sikit kita masuk kepada tafsir, bermula pada surah Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah ni maknanya memberi kebaikan kepada kita. Bacalah surah Al-Fatihah kerana dia memberi penawar kepada diri kita. Baca kepada air, baca dalam sembahyang, memberi kesembuhan kepada kita.
Mudah-mudahan insya-Allah cukup setakat itu dulu. Wallahu taala alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. اللهم إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وإيماننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم جملنا بالصحة والسلام والعافية والسعادة والحمد لله والاستقامة وأعذنا من موجبات الحال والبال والكسل والدعوة. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرف القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخل الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا في القبر والمساء في قيامة الشفيعة وعلى الصراط نورا إلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa keluarga kami, anak-anak kami, adik-adik kami, jiran-jiran kami, seluruh umat Islam. Ya Allah, jauhkanlah bala kepada kami. Ya Allah, elakkanlah banjir yang mendapat berlaku di kawasan kami. Ya Allah, jauhkanlah musibah banjir kepada kami. Allahumma sayyiban nafi'an, berikanlah hujan yang bermanfaat kepada kami, kepada kebun-kebun kami. Ya Allah, kepada tanah kehidupan kami. Ya Allah, ya Allah, berikanlah kesihatan yang baik kepada kami, sembuhkanlah penyakit daripada kami. Ya Allah, temukanlah penawar untuk mengobati penyakit kami. Ya Allah, ya Allah, panjangkanlah umur kami untuk kami terus bertaubat, untuk terus kami memperbaiki diri kami, untuk terus kami menambah bekal untuk akhirat kami, untuk kami terus melakukan kebaikan dalam kehidupan kami. Ya Allah, ya Allah, berikanlah ruah limpah, ruahkanlah rezeki yang halal, yang barakah kepada diri kami, kepada ahli keluarga kami, kepada diri kami, kepada masyarakat umat Islam yang memerlukan. Ya Allah, untuk kami menunaikan tanggungjawab. Ya Allah, khususnya untuk pembangunan pengimarahan masjid dan surau kami. Ya Allah, khususnya untuk kami melakukan aktiviti pengajian ilmu agama, khususnya ilmu pengajian Al-Quran pada hari. Ya Allah, ya Rahmanir Rahim, selamatkanlah kami di dunia sementara, bahagiakanlah kami di dunia sementara. Ya Allah, selamatkanlah kami di alam kubur, bahagiakanlah kami di alam kubur, jadikan kubur kami salah satu dari taman-taman syurga. Jangan ya Allah jadikan kubur kami salah satu dari lubang api neraka tidak tertanggung. Ya Allah, ya Allah, bahagiakanlah kami di akhirat nanti, selamatkanlah kami di akhirat nanti. Ya Allah, tempat sebenarnya kami hidup kekal bersama. Ya Allah, kehidupan di dunia adalah sementara, kehidupan di alam kubur lebih lama daripada dunia bersoal. Ya Allah, menunggu hari akhirat nanti. Ya Allah, hari kiamat berlaku. Ya Allah, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga tanpa hisab. Ya Allah, ya Allah, jangan ya Allah masukkan kami ke dalam neraka walaupun tidak tertanggung, walaupun sesaat. Ya Allah, ya Allah, oleh itu ya Allah, yang kesempatan kehidupan kami. Ya Allah, berikanlah kami ya Allah kesempatan untuk kami terus bertaubat, untuk terus kami bagi diri kami. Ya Allah, jika ada dosa kami dengan manusia, ya Allah, berikanlah kesempatan untuk kami memohon maaf. Ya Allah, wasallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz minta maaf sekali lagi. Ustaz ucap tahniah dan terima kasih kepada semua kerana dapat menjayakan majlis kita pada ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Di mana? Kita lagi. Ada Ustaz ada urusan dia, ada urusan lain. Tapi singgah masuk sembahyang. Tak baca buku. Tak.